Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers. Okey, saya jemput tuan naik lah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, Uncle. Kejap, saya ubah ni, jap. Alright. Okey. Oh, lemah. Okey bang. Ni tak boleh ni, dia profile picture tu. Profile picture. Saat Okey. lagi kan, So, tak pasal-pasal kita ya. kena sebab awak apa tengah mandu Betul. Sambil-sambil mandu. Bawa pergi meeting dekat cyber ni. Oh, saya ingatkan dekat Ha. betul je tadi. Okey bang, Meeting. sebelum tu saya nak rakamkan setinggi-tinggi terima kasihlah penghargaan pada abang kerana sudi meluangkan masa. Kita menyebut abang sebab ada beberapa yang pertanyaan ataupun soalan yang timbul di kalangan viewers juga dalam grup saya, terutama kalau abang tahu saya punya grup kan yang more pada pecalang SP lah. Mereka topik kita hari ni senang je, kita santai, cuba tak lebih tahu lebih dalam mengenai projek ni. Mungkin abang boleh sedikit banyak. Boleh bang, sila. Boleh. Terima kasih, Uncle. Pertama tadi Uncle ada dua persoalan yang Uncle highlightkan pada saya awal tadi. Satu berkaitan dengan menu Rahmah ataupun program Rahmah lah. Rahmah ni adalah program Rahmah ni adalah salah satu inisiatif yang di bawah KPDN lah, yang terkini lah, mana dia tak merangkumi menu ni part of ni. Dia ada tadi jualan Rahmah, dia akan ada baku Rahmah, semua ni lah. Dia dah di macam kata rebrand jugalah, tapi konsep sama. Okey, yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan price catcher. Ya. Okey, saya sentuh dulu berkaitan dengan yang simple tu. Saya sentuh dulu pasal berkaitan dengan menu Rahmah lah. Menu Rahmah ni yang sekarang ni orang kata tengah hangat lah, orang kata diperkatakan. Baru dilancarkan satu, dan menu dia RM5. Yang itu yang menjadi satu, orang kata pada saya salah satu inisiatif yang dulu ada, and then kali ini diberi satu suntikan barulah dengan kerjasama daripada pihak-pihak macam contoh Persatuan Restoran Mama, Restoran India, and then of course ada daripada Persatuan retailer, semua ada yang terlibat lah. Ada lebih kurang 7 dekat ekonomi sekarang tu. And then dah bermula dah. Tamanya sebenarnya kalau personally saya, Uncle, saya fokus kepada kedai mamak. Sebab kedai mamak ni lebih kurang dia ada 12,000 lebih premis. Dia ada lebih kurang, tak silap saya berapa ahli itu last kali tak silap saya 2,000 ahli, tak silap saya, ahli persatuan lah. So, dan rakyat Malaysia, kalau kita ikut daripada pemerhatian, terutama dekat bandar-bandar besar ni, banyak dekat kedai mamak. And then dekat situ lah kita dapat, orang kata nak makan dengan harga yang, orang kata sebelum ni harga-harga yang affordable lah. Sebelum dia, kalau macam kedai mamak yang ada upgrade sikit tu, mungkin lah harga dia lain sikit. Dia ada orang dekat, dia dah try ada kawan ni, dia kata dia dah try dah menu lama. Okey, kenyang juga. Tadi abang. Okey, alhamdulillah. Saya benda ni sebenarnya tercetus waktu PRU. Sebenarnya kita pernah discuss, personally kami pernah discuss dulu, and then dengan Persatuan Mamak ni, the best price nak bagi kepada rakyat Malaysia tanpa memberi kesan ataupun bebanan yang bukan beban lah, maksudnya keuntungan dia tu dia dapat untung, tapi mungkin dalam, orang kata dalam bentuk mungkin tak banyak lah untung dia. So masa tu discuss, and ada satu amount lah mula-mula tu dipersetujui lah, orang kata secara perbincangan biasa je, Uncle.
Saya berjumpa dengan peserta-peserta ni. Masa tu saya dalam bulan 11, bulan 12 tu memang a part of nak jumpa. And then idea ni pun lepas tu bila tim YB Menteri menyuarakan kita nak jumpa sebab dia nampak perlu ada satu menu rakyat dia panggil. So dia kata okey tak apa. And then dia buat perjumpaan lah melalui satu lagi division. Sebab saya ni daripada bahagian penyidikan dan dasar kepenggunaan. Satu division yang berkaitan khusus untuk melihat hal ehwal pengguna ni. Inilah bahagian saya lah. And then satu division lagi yang di satu wing lagi dipanggil wing perniagaan ni semua ni. Dia ada satu sekretariat perniagaan dan industri perkhidmatan. So Mama ni tergolong di bawah industri perkhidmatan. So dia orang call of meeting. Meeting panggil, that's keputusan keluar lah bila mereka bersetuju. Dan yang menjadikan saya lebih teruja bila Presiden Presma sendiri memberi komitmen lah ni. And then dia launch itu yang ni. Cuma macam apa yang sekarang ni a part of ni dia beli orang kata bersifat voluntary. Ni orang kata volunteer lah. Volunteer. Maknanya bukan satu kemestian setiap kedai tu mengambil bahagian lah. Tidak. Sebab kita faham mungkin ada kedai, contoh kedai-kedai western nak buka yang dekat hotel ke apa, mungkin kat ni ke, mungkin dia tak boleh nak provide dengan harga tu, dengan servis dia apa semua. Tapi kita, that's why fokus kita kepada kedai-kedai biasa ni, Uncle. Macam kedai mamak, restoran mamak, restoran India Muslim, India. Lepas tu mungkin kedai-kedai tom yum. Yang tu yang kita fokus lah. Maknanya yang orang biasa datang makan, kita tak perlu nak fokus pada yang restoran mamak ni. Of course lah, itu orang-orang yang ada-ada lah kan. Ini saya baca komen bawah ni. Dia kata kedai tom yum pun dah ada ya? Ya, dia ada Uncle. Menu dia selalu macam ayam paprik ke gitulah. Macam nasi putih, ayam paprik sikit apa tu. Dia tak tertaluk. Mana kedai tu boleh offer yang menu menu rahmah ni, apa yang dia boleh offer dengan harga RM5 tu. Terpulang pada kedai itulah. Okey. Jadi macam ni yes, banyak kedai tu. Saya tengok artikel daripada Biden ni. Saya tengok dia buat menu dia, menu rahmah Biden lah. Jadi rupa-rupanya dia buat setiap hari lain-lain Jadi ini bergantung pada dia itu dia part kreativiti dia sendiri, Uncle. Ya, betul. Itu saya nak cakap. Tapi kalau ikutkan tu, bukannya hari ni menu ni, hari ni menu tak ada. Sebenarnya sebab kedai mamak tu kedai sama, tak silap saya. Cuma cadangan dia, okey hari ni kau makan ni, hari ni, jadi tak adalah 7 hari tu lauk sama, nasi dengan ayam goreng kuah kari je. Kan? Ni dia tukar. Tapi menu sama lah. Dia buat lah. Okey. Betul, paprik tom yum campur, betul Mama. Itu antara yang dia offer lah. Jadi sebab kita pun jadi macam mana, Uncle? Habiskan ayat tu. Ayat tuan. Habiskan. Dia macam ni, pada saya that's inisiatif dan masa yang dibuka tu tertakluk pada kedai tu. Contoh mungkin kedai tom yum malam, mungkin dah pukul 8 sampai pukul 10 malam je. Mungkin masa dia sendiri. Macam kedai mamak mungkin daripada pukul 12 sampai pukul 2. Okey. Boleh dia contoh dia depends kat Primis. Kalau Primis tu nak buat sehari, dia buat sehari lah. Tapi macam yang masa saya yang sepengetahuan saya, dia akan buka macam kedai mamak ni pada lunch hour. Yang ni dinner. So itu antara inisiatif dia lah. Kita pun tak nak lah terikatkan korang kena buat juga. Korang kena buat je ni. Sebab bila kita buat macam tu, push pada tu, takut dia orang awal-awal buat, tapi makin lama makin portion tu ke, ataupun mungkin dia manipulate benda lain pula. So this one, kau boleh bagi apa, waktu bila kau nak buka, and then kau buka. Okay, faham. Cuma saya nak maklumkan satu lagi, Uncle. Satu lagi, dalam masa sama juga, kita pun tengah tengok apa mekanisme terbaik untuk orang kata bagi memantapkan lagi lah
program inisiatif Rahmah ni, termasuk menu Rahmah apa semua ni, kita pun kementerian pun sedang orang kata melihat bentuk SOP dia macam mana supaya boleh jadi guideline lah kepada pihak peniaga-peniaga ni, supaya dia orang tak ni lah orang kata kan. Macam tu kita pun sama, dalam masa sama dua-dua ni bergerak sekarang ni Uncle. Okey. Maknanya dengan pelancaran ni KPJN juga sedang juga mengeluarkan satu mungkin bakal mengeluarkan SOP lah ataupun how to operate this menu lah, betul? Yes Uncle. Sekarang ni kita bagi ruang untuk mereka buat sebab ini adalah secara voluntary macam mana yang tadi voluntary, betul. Yes. Jadi sekarang ni mereka ni mau melihat market macam mana lah feedback dia. Jadi ada soalan-soalan yang kat sini yang tanya kenapa nampak lebih pada kedai mamak saja, kenapa sebelum ni tak buat lagi kedai mamak, sekarang ni baru nak buat. Itu mungkin boleh ke tuan? Kenapa buat kedai mamak saja sebelum ni tak buat? Macam ni, antara sebab personally bukan melibat kementerian, personally salah satu ahli majlis penasihat pengguna negara adalah daripada Presma, Persatuan Pengusaha Restoran Mamak ni, Majlis Penasihat Pengguna Negara. Kalau Uncle tengok senarai tu, dia ada salah seorang ahli dia. Majlis Penasihat Pengguna. Okay, right. Pengguna Negara. Pengguna Negara. Dia panggil MPPN lah. Dia punya pengurusi Cikgu Azmi. Okay, alright. Pengguna Malaysia. Kalau Uncle, of course Uncle kenal lah Cikgu Azmi kan. Tak, saya tak recall sekarang. Tak recall. Tak apa. Jadi saya rasa jawapan tu walaupun daripada segi peribadi, tapi kalau macam saya tengok, memandangkan dia tahu benda ni at the first place kan, jadi dia ambil inisiatif untuk menawarkan lah. Jadi kita nampak kat situ lah. Dia sebab pertamanya Uncle, dia Majlis Penasihat Pengguna Negara, saya cerita sikit lah. Majlis Penasihat Pengguna Negara ni, dia dia terdiri daripada NGO pengguna, ada dalam tu, dia ada wakil-wakil industri, pelbagai industri lah. Dia 16 orang ahli je. And then dia ada ahli akademik kat situ, maknanya mewakili universiti-universiti, profesor-profesor ada, doktor. And then dalam masa sama juga dia ada wakil media, daripada mainstream ada, ni dan lapangan ada. So dia orang ni salah satu tu adalah Presma lah, yang berbagi Datuk Ali Dina nama dia. So bila kita utarakan kos hari saya nak tanya abang pasal 7 persatuan yang terlibat dalam menu Rahmah ni, iaitu saya bacakan Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Prisma. Kemudian Persatuan Restoran India Malaysia, Primas. Persatuan Pengusaha Tom Yum Malaysia, okey. Bumi Putra Retailers Organisation, saya faham, okey. Malaysia Retail Chain Association, Malaysia Retailers Association, ada dua Wizard. Saya nak tanya yang Malaysia Singapore Coffee Shop ni. Malaysia Singapore Coffee Shop, yes. Ini macam mana ni bang? Saya baru first time tengok nama dia. Malaysia Kopitiam tu Uncle. Okey. Dengar tu. Kopitiam pun juga turut serta. Okey, alright. So Kopitiam dia tengah tengok menu apa yang dia boleh offer. So dia ada masa lah, kita bagi masa dan kita tengok dalam masa sama macam mana mekanisme dia nak tetapkan tu, depends kat dia orang dulu lah, sebab dia voluntary kan. Tapi so far macam saranan YB Menteri mudah, nasi, ayam, maknanya ada protein lah, protein ayam atau ikan, sedikit sayur, dan air lah. Air tu tak, air macam Maidin dia tak offer air berkala, air teh ke apa, dia offer air mineral. Air botol kan. Saya pun pasal tak tahu. Kalau aku tengok dekat dia punya iklan tu, air botol. Ya. Apa pasal? Ya, air botol. Okay guys, ni ni Maidin. Dia letak air botol. Boleh nampak? Tapi kira Maidin siap dengan air botol. Okey lah bang, daripada saya tengok yang asal punya format, yang ni program Rahmah, dia memang tak ada air. Ke macam mana? Ini tak, kita tengok kalau temu Rahmah tu macam biasa kan. Tapi Uncle tengok yang ada iklan dia letak air mineral. So that's initiative
Sebab kos air mineral tu air mineral, air botol biasa, air minuman biasa tu saya rasa tak ada masalah. It's better lah. Maknanya daripada minum pagi ni apa nak kurangkan gula ke apa kan. Dalam bahasa mudah lah, dalam bahasa mudah ni kalau minum air TO ni kan manisnya lebih. Faham lah. Kesihatan lah sikit. Macam tu lah maksud dia. Tadi. Okey. Jadi maknanya secara keseluruhan dia dalam laporan ni 7 persatuan ni dia dah melibatkan lebih kurang sebanyak 12,000 ke 15,000 restoran lah, sorry. Sebab seluruh negara. Sebab macam Maiden tu girl, kalau kau tengok Maiden tu, dia tak silap saya dia pun sarankan semua yang selain daripada yang gerai-gerai apa orang kata kedai mamak ataupun kedai-kedai yang tom yum biasa ni, yang lain-lain gerai pun kena ada offer menu dia. Mungkin yang kalau pergi ke Subang Jaya tu mungkin nampak lah menu dia apa. Yang contoh mungkin gerai chicken chop dia ke apa ke mungkin ada kot. Offer burger ke apa kita tahulah kan. Tu saya tak explore habis lagi kat Maiden Subang Jaya tu. Okey. Berapa lama program ni bang akan berlangsung? So far tak ada time frame uncle yang ni uncle. So far tak ada time frame lagi. Tak ada satu ketetapan time frame. Sebab pada pengamatan saya secara peribadi, benda ni sekiranya memberi pihak industri pun apa ni orang kata, kedai-kedai ni pun boleh sustain dengan baik. Sebab mungkin dia akan berpanjangan lah. Tapi kita pun, that's why saya kata tadi, mekanisme pelaksanaan tu maksudnya for the long term. That's kementerian tengah tengok. Yang tu saya kata SOP dia macam mana, mungkin ada garis panduan dia, ataupun mungkin ada orang kata bantuan-bantuan ke, kita tak tahu lagi. Yang tu yang kita tengah tengok lah, supaya dia macam subsidi besar-besar jugalah uncle. Subsidi lah kita instead of ni kita kau makan mungkin bagi subsidi, kita tak tahu lagi tu. Cuma apa yang saya nampak sekarang ni mungkin dari segi persatuan tu dia mungkin ada benefit tertentu lah yang kita pun tak tahulah apa persatuan dapat benefit dia, dan boleh dibagi pada ahli-ahli dia. Sebab saya nampak contoh macam Maiden, mungkin sebab offer makan dia tu macam tadi ada satu abang dia berkata harga RM4.9 makan, orang datang makan dan bersama orang pergi shopping. So Maiden pun untung. Ya. That's mungkin marketing plan. Kalau tidak takkan dia buat tu kan. That's ada marketing plan dia. Okey bang. So apakah maksud rahmah ni? Rahmah ni sebenarnya kalau bahasa mudah je kasih sayang. Kasih sayang bang. Itu maksud dia. Dia tak ada kata apa, memang rahmah. Kasih sayang. Itulah yang rahmah, tak ada kaitan dengan mana-mana individu Tidak ada kaitan. Tak ada. Okey. Tak ada. Ini memang rahmah ni cetusan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin sendiri, Menteri. Keputusan dia. Cetusan idea dia. Okey. Ya. Di mana dia telah berbual benda ni semasa dalam kempen lah. Dan sekarang ni dia telah merealisasikannya lah. Baik. Awal-awal dia masuk kementerian sebenarnya idea ni dah keluar. Dia kata saya rahmah ni, kasih sayang dia kata. Payung rahmah dipanggil. Macam itulah. Nama skandal lama pula. Okey. Saya nak tanya. Tak ada. Saya nak tanya, macam yang nak beli menu rahmah ni, adakah ada strata ke macam mana ke, ataupun hanya orang tertentu, ataupun boleh applicable pada semua orang? Sebab ni memang saya tahu voluntary, tapi setakat ni adakah guideline orang yang beli ni mesti ada? Kalau tuan. Faham bang. So far tak adalah kata menu ni B40. Betul YB cakap B40, tapi tak adalah kita. Ada dengar bang? Lagi sekali pasal tadi dia sekejap betul dia balik. Alright. Dia macam ni bang. Okay, sorry. Sekejap nak parking sekejap. Okay. Baru sampai office. Saya ingat balik rumah. Abang duduk Pelita Jaya kan? Juga kan? Tak. Saya masuk balik office.
Oh, okey. Ada kerja sikit lagi, kita settle kerja dulu baru balik. Okey, Oh. macam ni bang. Apa tadi yang abang Siapakah tanya ni, siapa golongan antara golongan yang target adalah of course kita golongan pekerja-pekerja biasa. Saya tak nak cakap B40 apa semua. Sebab B40 ni bahasa yang saya sendiri lah, personally saya macam sebagai orang biasa saya tak suka cakap. Saya suka cakap golongan pekerja biasa. Walaupun dia kerja ni, tapi kerja biasa yang kita perlu ada satu, orang kata, mencari inisiatif makanan yang baik dan dengan harga yang berpatutan. So itu yang kita target lah. So far tak ada lah untuk B40, on-call B40 ada tunjuk kad, tak ada. Datanglah makan. As long menu tu mungkin disediakan untuk 5,000 packs, 5,000 packs tu habiskan lah. So far dia masing-masing kedai tu sendiri tahu berapa target dia dalam masa tempoh yang ditetapkan sendiri bang. Okey, baik, terbaik. Okey. Okey, ada juga tadi saya nampak soalan ni, saya sama baca-baca boleh bang Boleh bang. Ini menu ramah. Kemudian saya nampak dalam artikel tu dia ada sebut pasal bakul rahmah, pakej rahmah, kafe rahmah. Adakah ini juga bawah abang punya sila-sila macam mana? Mungkin abang boleh share kan? Di bawah KPDN juga bang sebenarnya. Okey. Mungkin abang boleh macam kafe ramah, that's what kafe ramah tu yang nanti akan berkaitan, tak silap saya berkaitan dengan kafe ramah ni pada universiti, tak silap saya. Okey, betul. Kalau tak silap saya untuk student universiti kampus nanti. Bakul rahmah ni adalah satu, dia macam food basket sebenarnya bang, tapi dia dinamakan sebagai ni. Kan bakul tu, food basket yang selalu kita bagi ni, maknanya ada beras apa semua tu, barang-barang keperluan. Yang ni kita dijamakan jadi bakul rahmah lah. Tak ada lah kita cakap food basket kan. Satu bukan orang kata bakul rahmah. Maknanya ni. And then satu lagi tadi bakul rahmah ni, jualan rahmah. Jualan ramah. Okey. Jualan rahmah ni dulu kalau jualan murah keluarga Malaysia rebrandkan balik, tak silap saya. Yang tu nanti dia akan dia ada ni lah. Dia punya nilai nanti. Dan sekarang pun ada tu macam Econ Safe. Kalau abang tengok lebih kurang 2,000 item. Dia ada certain tempoh sekarang ni. Boleh follow lah, boleh follow KPDN punya website, boleh follow FB KPDN, selalu dia orang update lah kat mana ada buat ni jualan rahmah ke apa semua. Ambil saya naik bang. Sekejap, saya nak ajak kawan saya ni naik. Boleh bang. So yang pakej ramah ni, yang jualan ni kan, dia bukan pada semua tempat. Yes, macam katalah dia duduk dekat NSK kan, tapi dia tidak applicable pada semua tempat lah kan, betul? Sebab saya nampak macam dah bermula ke macam mana? Macam jualan ramah ni NSK Econ Safe saya dah start. NSK tak silap saya pun ni dah ni, Maiden dah. Maiden dah, Maiden pun ada, and then Ion pun dengan cerita Ion dengan Lotus pun incoming. Sebab dia orang kena buat persediaan, dia nak atur apa semua ni, apa barang ni kan. Tapi barang-barang keperluan tu memang of course dia offer yang terbaik lah. Baik. Dalam dia kata kalau ikut okey. Okey, tak apa. Berbalik pada bakul ramah ni, ada orang tanya, data orang penerima bakul ramah ni ambil dari mana? Daripada IKASih, tak silap saya. Daripada IKASih. Ya. Kita dah ada data tu IKASih. Okey, ada satu soalan yang menarik ni, saya nampak ni, macam mana daripada Cik Kembang, macam mana nak dapatkan segala benda rahmah tu, nak kena apply ke macam mana? Macam ni ya. Tadi apa, akak atau abang ni follow KPDN punya website, follow KPDN punya FB lah, senang. FB selalu dia selalu update kalau ada buat jualan ke apa semua. FB. Lepas tu macam bakul rahmah ni adalah dia berdasarkan data daripada IKASih. IKASih ni under jabatan kebajikan masyarakat yang pengguna utama, and then dia punya database by ICU. Memang dia orang ada database kat situ. So selalunya di situ je kami ambil data. Maknanya satu source lah. Source yang ni lah, yang pada kami antara yang terbaik lah. Itu ya.
kita ni. Maknanya Uh, menggunakan platform e-kasih tu setakat ni sebagai sumber untuk mengkeliakan inilah Bakul Rahmah ya. betul betul bang, betul. Ah, so Maksudnya kita dah kena pasti kat situ, kita bagi kat situ hmm, lah. okay, alright. Yep, saya. Okay, bang, kita tertinggal pasal ads tu. Ya. Yeah. Okey, pasal okey, yang seterusnya pasal saya dah cerita dua, tapi saya cerita yang pertama dulu. Okay. Price Catcher. Price Catcher ni adalah satu aplikasi buat perbandingan harga dipanggil, yang disediakan oleh KPDN untuk rakyat Malaysia. Tak ada apa pembayaran, tak ada apa-apa charge. Just download dekat Google Play Store ataupun Play Store. Apple Play Ya, Store dengan atau ni Google ni. Download je. Dekat situ dia ada fungsi untuk kita bandingkan harga di kawasan sekitar kediaman kita. Contoh macam uncle duduk Kajang, uncle boleh tengok kat situ. Mungkin ada pasal kata Tesco, apa ni, Lotus ada, Maidin ada, dia akan bandingkan kawasan yang dia ada lebih kurang 20 km kot dia punya range tu. And then ada kedai-kedai, mungkin kedai-kedai runcit ataupun kedai pasar raya kecil. Contoh macam Minimart maju ke apa kan, Minimart yang mana bukan kita tak cover semua, sebab kadang-kadang kita pun tak dapat database yang ni. Cuma apa yang kita kalau kawasan bandar ni majoriti kita masukkan lah data tu. Mana pagi-pagi staff pegawai pemantau harga KPDN akan datang collect data ke kedai-kedai ni, ambil data, and then terus selepas tu dimasukkan dalam price catcher ni lah. And then kita boleh tengok lah harga barang. Termasuk pasar-pasar. Pasar memang antara lokasi yang akan kita masuk untuk ambil ni pegawai pemantau harga kita sendiri. Kalau kita jumpa harga tu tak seperti yang dalam harga price catcher tu, apa kita boleh buat? Kita boleh launch complaint ke macam mana? Boleh pertamanya. Okey. Boleh maklum pada KPDN. Yang kedua boleh tapi selalu kita akan tanya peniaga kenapa harga tak sama. Kata dia okey, sebenarnya harga ni dia kata pagi tadi dia datang collect, saya belum sempat cabut harga, contoh. Boleh lapor pada KPDN. Boleh dia dua two way dia boleh buat macam tu. Sama ada boleh lapor pada KPDN, lapor pada Izzadu, ataupun ni maklum ke peniaga tu, ni harga yang you ni kenapa tiba, contoh harga pergi jadi pukul 9 pagi kami datang kat pasar, kami ambil harga tu, dah dia tunjuk semua, dia kan plat tu, kita akan tulis harga dia apa, and then kita key in. Pukul 10.30 angka datang, kenapa harga dia tak sama, contoh ayam. Tadi dia jual RM8, tiba-tiba yang angka datang jadi RM9. Angka boleh cakap ni harga yang you letak tadi ni. So benda tu kita boleh maklumkan dia. Ataupun kalau ni boleh berlapor pada KPDN, sebab ada perbezaan harga kat situ. Sebab item-item, orang kata barang-barang utama ni, macam barang pasar yang mana yang selalu dibeli ni, memang kita harian kita akan ambil. Dia ada harian, dia ada mingguan, dan dia ada bulanan. Okey. So ini bila ni price bila lancarkan saya bila lancarkan price catcher ni 2017 2018 dah ada dah. Cuma sebelum ni mungkin dia tak apa orang kata kurang digunakan orang ramai, sebab pertamanya behavior tu belum kita promote, tapi behavior tu kurang masa tu. Price catcher ni jadi lebih orang kata dia start PKP lah sebenarnya. Betul-betul orang dah start nak menggunakannya. Itu satu. Nombor dua, kat price catcher ni, kalau kita ada tu boleh snap gambar dan boleh masukkan dalam price catcher. Kalau nak buat aduan ataupun nak memaklumkan, boleh masuk dalam price catcher tu sendiri. Just dia ada function dekat situ. Okey, kita ada sahabat saya ni, Wan, daripada channel Saji Sembang. Dia ada channel dia sendiri, sangat dikenali. Assalamualaikum Wan. Okey. Waalaikumsalam. Saya dah dengar Adin, cumanya saya terlepas kot kalau nak tanya berkaitan dengan Bakul Rahmah tu lah.
Okey, Boleh. okay, bang, boleh. Tak apa. Minta maaf mungkin dah ditanya kot. Tu macam mana? Tak apa. Apa soalan dia, bang? Pasal Baku Rahmah. Sedikit lah. Saya nak tahu. Wan? Okey, bang. Ya, sorry. Saya sembang Hilang. line dia tu. Baku Rahmah ni di mana yang saya maklum benda ini dah dijalankan kan? Maksud saya Baku Rahmah ni dah lama pada orang yang layak lah. Betul? Betul. Kita guna e-Kasih punya data. Baku Rahmah. Oh, okey. Okey. Wan, suara Wan hilang-hilang. Okey, aku tukar mobile data jap. Sekejap. Okey, dah. Sorry Bakul Rahmah ni Okey, Baku Rahmah. saya pernah tengok lah statement yang dikeluarkan oleh berita lah, okay, tentang setelah diagihkan, menteri pun dah agihkan Baku Rahmah kepada orang yang layak. Dan seperti mana yang saya ingin tahulah sebelum ni pun daripada pihak KPDN lah. Setakat ini saya tak ada apa-apa info detail daripada mana data diambil, okey, bagi mereka yang layak ni. Adakah permohonan baru ada dibuka ke ataupun memang tak ada langsung dan hanya menerusi data-data yang KPDN dah ada lah. Sepengetahuan saya, dia menggunakan data e-Kasih yang dibawa, kalau kita tengok Jabatan Kebajikan Masyarakat guna. Oh, pengkalan data e-Kasih je lah dia ambil itu. E-Kasih. So maksudnya tak ada apa-apa lain lah dia ambil. Hanya tu saja. Tak ada. Kita ambil yang tu je sebab itulah data, antara data yang paling source yang paling tepat lah dekat Malaysia, sebab dia groundwork ni kasih kan data daripada dengan dosen punya data dosen tu dosen. So memang kita guna data e-Kasih tu memang kita punya source utama lah. Itu yang saya boleh ni. So maksudnya memang automatically lah, tak ada apa-apa permohonan baru confirm So far tak ada apa-apa ni. Kalau sefahaman saya, sepengetahuan saya sehingga sekarang ni memang tak ada apa-apa permohonan. So sama juga dengan dua lagi bantuan tu. Maksudnya yang kafe tu budak universiti dan apa lagi yang Package supermarket tu apa? Package Rahmah. Oh, jualan ramah. Okey. Jualan Rahmah. Jualan ramah. Jualan ramah ni bang, dia macam kita pergi pasar raya tu, dia secara voluntary jugalah. Dia join program yang untuk berilah. Dia mungkin ada barang-barang diskaun dia apa, sebab selalu pasar raya ni dia ada buat sale kan. Salah sebab dia orang kena apa-apa pun dia kena register dalam, bukan register, dipanggil apa-apa pasar raya ataupun ni nak buat jualan murah lah dipanggil. Dia kena masuk dalam satu aplikasi ataupun sistem dipanggil MyTracker. MyTracker ni untuk dia self declaration lah. So based on tadi, inisiatif tadi, bila wabi menteri melancarkan jualan ramah ni selalu kita panggil jualan, dia ayat sebelum ni tak silap saya jualan keluarga Malaysia. Jualan murah keluarga Malaysia. So di ban, and then kita tengok item-item yang tertentu untuk kita beri inilah yang orang kata apa, untuk membantu orang warga orang kata rakyat Malaysia. Saya sebenarnya ayat mudah je, saya tak ada rakyat Malaysia, pengguna di Malaysia. Ayat macam tu lah. So dia ada certain tempoh lah. Dia tak ada kata sepanjang contoh 6 bulan, tak ada. Dia mungkin jualan dia 1 bulan, mungkin bulan lain dia akan tukar item dia ke macam mana. Itu depends dekat pasar raya tu sendiri. Jadi benda ni pun juga voluntary. Ya, saya kalau ikutkan ni voluntary, kerjasama antara KPDN dengan ni lah, dengan pasar raya. Sebab pasar raya bawa lesen untuk membuka pasar raya tu bawa KPDN sebenarnya. Baik, saya faham. Maksudnya lesen
orang kata panggil lesen apa panggil permit ke lesen pasaraya lah dia panggil lah. Itu memang ni kita ni. Jadi maknanya jadi kalau macam katalah satu supermarket ni, katalah NSK kan, dia nak buat jalan kasih ni, jalan ramah ni, maka dia bergantung pada dia lah, mana brush mana nak letak, betul? Dia item dia berapa ringgit, dia tak, kita tetapkan. Contoh harga Dia biasa tetapkan. contoh kita kata contoh kita paling sedang kita cerita ayam lah. Selalu ayam kan. Ayam selalu harga siling RM9.40. Mungkin yang jualan tu dia akan jual kata harga mungkin RM9. Macam tu lah. Oh, kerajaan bagi subsidi ke kepada peniaga-peniaga ke bang kalau yang subsidi so far voluntary yang ni. Tapi itulah saya kata macam saya cakap tadi, benda ni masih kita nak atur mekanisme supaya benda ni boleh jadi berterusan. Mungkin subsidi tu saya tak berani jamin, tapi mungkin akan ada mekanisme yang untuk penjaja juga benda tu. Maknanya peniaga-peniaga kecil ni insya-Allah mungkin akan ada. Tapi saya tak berani sebab benda ni masih dalam perbincangan. Kami pun ada lab kami sedang orang kata perhalusi benda-benda ni. Supaya orang kata apa, macam saya cakap tadi, di akhirnya adalah manfaat pada rakyat, pada pengguna kita sendiri. Tuan Topeng, nak tanya sikit. Boleh tuan. Tuan Topeng betul nama Topeng Tak, sebenarnya saya saja semalam saya tukar ni. Saya nama saya Faizal. Saya kenalkan diri saya, nama saya Faizal. Cik Tuan Faizal. Tuan Faizal, kalau tahu yang tuan panggil Faizal ya bang. sekiranya dia minur Bang Faizal, ini kalau minur ramah ni kerajaan bagi subsidi memang pada rakyat itu. Kalau peniaga tu macam mana kalau dia dah sediakan menu ni? Sebab peniaga pun itu saya kata bang, nanti sebab kita pun tengah tengok mekanisme nak membantu penjaja ni, penjaja dan peniaga ni. Kita pun tengah tengok mekanisme. Mungkin daripada segi minyak masak apa saya tak berani lagi sebab kami tengah tengok pelbagai aspek. Sebab isu untuk peniaga kecil ni memang jadi perhatian kita juga, sebab kita nak tengok dekat mana yang kami boleh bantu. Macam mana pengagihan tu nak bagi. Itu kita tengah tengok. Supaya data mana kita nak guna. Contoh mungkin data SSM ke. Dia ada satu cadangan daripada ada satu akak dan TikTok juga. Saya bawa cadangan tu sekarang ni. Salah satu dia macam dia pun tengok juga mana-mana penjaja yang berdaftar dengan SSM diberi satu kad cadangan dia lah. Kad ataupun ID yang SSM ni, bila pergi ke pasaraya dia boleh tap kat situ. Bang, apa ni kalau SSM tu situ, and then ataupun subsidi. Biasa peniaga dia ada daftar dekat LHCN kan. Biasa kalau orang macam ini dia tak akan dapat BKM memang. Kenapa memang? Padahal SSM. dia orang ni bisnesnya kecil-kecil je, bukannya besar-besar Tanya juga. Yang tu saya tak boleh nak jawab bang. BKM bukan dia bang. Itu saya pun tak boleh nak jawab sebab saya benda ni bang. Bukan ni daripada KPDN. Saya nak jawab dulu bukan ahlinya. Okey betul. Ahlinya Zuri. Saya nak jawab susah tu bang. Abang kita pun dah pernah meeting kan. Meeting pun walaupun duduk pun pernah juga abang Dah biasa bang. Itu tak ada apalah. Pada saya meeting ni, as long meeting macam tadi saya meeting, sebenarnya saya meeting pasal Sustainable Development Goal tadi. Maksudnya ke arah kemampanan, kita punya negara kemampanan ni. Benda ni dah ongoing. So tadi antara banyaklah inisiatif yang green technology apa semua. So kita pun inilah sebab saya pun dengar pasal goal tu kan. Sebab wife saya pun di BKL pun dia yang handle juga benda tu. Okay. Okay, tapi itulah saya just nak confirm, nak tanya je sebab berkaitan dengan data tu, bakul makanan dan sebagainya. Sebab benda tu tak ada dalam mana-mana platform KPDN. Social media pun tak ada disebut benda tu. So sebab tu saya cuba nak try dapatkan info ni sebelum saya nak maklumkan kepada umum. Okay, yalah sebab benda ini orang tertanya-tanya.
Sebab bila kita dah buat video tentang Baku Rahmah, apa inisiatif yang disediakan oleh KPDN, so sebab tu orang akan tertanya lah, macam mana nak buat permohonan? Betul. Orang tanya. So at Betul, least betul. kita ada episod yang kedua untuk jelaskan, okey sebenarnya dia ada permohonan, cumanya KPDN dia refer kepada data daripada pengkalan data IKASih sahaja. Betul. Sebab yang itu yang kita, sebab benda tu ada agensi yang buat. So dan data dia pun antara yang paling terbaik. So why not kita guna, tak payah kita nak kan 10, kalau ada 10 orang kata apa? Bang, 10 nak buat 10 inisiatif bernama, nak kena buat 10 ni. Padahal benda tu ada satu source yang kita boleh guna. So that's why kami akan guna data IKASih. Data IKASih ni pun selalu dia akan link dengan data DOSEM tu. So kita akan kat situ lah, dua data ni memang kita akan ni. Cuma memang di bawah KPDN, sepengetahuan saya, semakluman saya yang saya ada, kita memang fokus kat IKASih tu sendiri di setiap kawasan yang ada lah. Tak, sebab tadi saya ada buat live. Tadi patutnya saya ada maklumkan ni lah, yang mana akan tuan akan hadir dalam live lah. Lepas tu adalah perkongsian daripada viewers. Maaf tadi. Tak apa. Ada perkongsian daripada viewers. Dia kata mungkin diorang ambil, dia cakap mungkin diorang ambil data daripada IKASih. Sebab tapi kalau ikutkan, saya ada data dalam IKASih tapi saya tak dapat rumang. Dia tanya. Dia cakap itu soalan yang kedua lah. Saya tak tahu macam mana berperingkat ke kan. Yang itu memang dia, kita bukanlah kata ni, tapi yang itu tak apa. Benda ni pun still ongoing berdasarkan situasi semasa semua. So tak apa, kalau tak ada tu pun, tak ada dalam data dia ada data isi tu cuma tak dapat, boleh refer lah nanti pada, boleh bagi maklumat pada saya lah, tag pada saya, nanti saya rujuk pada lokasi dia kat mana tu. Nanti saya tanyalah pada pihak sekretariat yang uruskan tu untuk dapatkan info lah. Belum ni saya ada datang KPDN tau. Tuan. Bila? Saya ada datang. Tapi waktu tu atas tugas lain lah. Okay. Cumanya saya bertanya lah dekat satu ada puan ni lah, Puan Anas kot, siapa tak? Dia ada bagi kad ni lah sebab saya tanya pasal pasal Rahmah ni. Okay, kalau boleh, kalau saya ada contact direct untuk saya nak clearkan info ni, so saya boleh buat fully lah. Dan mesej-mesej yang abang bagi tahu tadi pun saya ambil, sebab benda ini pun bukannya untuk jangka masa panjang dulu, sebab dia masih lagi tengah proses untuk penambahbaikan. Betul. Sebab tu saya pun tak boleh nak keluarkan fix punya info terus. Kan? Dia satu inisiatif, dan inisiatif ni untuk sustain itu memang akan ada penambahbaikan lah. Sebab tu kita saya bagi tahu, kita dekat KPDN ni apa-apa inisiatif pun sentiasa kita review untuk kita tengok macam contoh Rahmah ni dah ada, and then mekanism dia, yang penting mekanism dia ataupun targeted pihak macam mana kita nak ni, kita nak selaraskan bantuan dia. Macam Baku Rahmah ni of course bantuan, macam mana contoh daripada pihak Pasaraya, contoh Tesco, Lotus ke Maidin ke, dia ada barang dia dah siap kan, macam mana kita nak sampaikan benda-benda tu yang kita tengah tengok. Benda tu is orang kata apa bang lah, kan? Kita nak make sure benda tu sampai pada target group dia. Itu yang paling penting. Bukan orang kata just datang ambil gambar ni, tak ada. At least turun terus. Macam kita buat macam food bank ada part contoh dulu turunkan bukan barang-barang yang dah nak expired, tapi barang tu kalau tak di-clearkan waste, padahal orang ramai boleh guna. Contoh buah limau ni mungkin dah lagi 2-3 minggu ke dia nak buruk ke apa, contohlah macam tu. And then kita turunkan, ataupun sayur tak boleh simpan lama, habis malam tu turunkan. Contoh macam tu lah, macam Pasaraya buat dulu. So hantar pada kawasan-kawasan tertentu yang dia mungkin dia selesa dengan kawasan dia, kawasan sekeliling tu, and then dia hantar. Contoh macam tu lah dulu bang. Kita macam saya cakap lah, the ultimate dia adalah make sure dapat pada golongan yang betul. Itu paling penting.
Okey, saya rasa tak ada apa-apa lah. Terima kasih atas penjelasan Tuan Faizal. Ya, saya betul bang. Faizal, Kalau ada apa-apa ni boleh tag, boleh maklum pada Angka Zuri, boleh maklum, ataupun just DM saya ke nak dapat nombor telefon saya pun ada kat Abang Zuri. Boleh je WhatsApp saya. So kalau ada, mungkin saya tak boleh nak jawab soalan tu, tapi saya boleh rujuk soalan tu kepada pihak yang ni untuk saya dapatkan jawapan. Betul. Ya, sama-sama lah, sebab kita pun membantu pihak KPDN untuk menghibahkan kata benda-benda macam ni lah, memberi manfaat kepada rakyat. Sebab yelah, kalau kita dah keluarkan berita, lepas tu mungkin ada tanda tanya lah rakyat, kenapa saya tak dapat? Betul. Okay? Tu persoalan yang akan timbul lah kemudian. Tak apa, insyaAllah. Dia akan ada satu lagi inisiatif, tapi saya simpan dulu inisiatif tu biar Menteri announce. InsyaAllah inisiatif tu pun dia ada berkaitan dengan menu rahmah tu nanti. Aku pun tak tahulah bang, macam ini. Kepala abang pun dah penat kan begini. Aku kerja 12 jam pun dah pening. Main ni kalau kau memikirkan pasal rakyat, aku tak sanggup lah bang. Tak apa bang. Benda ni bang, satu saya buat, saya macam ni bang. Pertama, saya kerja kerana Allah. Yang kedua, saya tak ada orang kata harta yang banyak. Harta tak ada. Tapi mungkin saya boleh sumbangkan idea ni untuk bantu orang. Itu saya ada tenaga, saya ada pemikiran, mungkin akal fikiran yang saya boleh salurkan daripada kadang-kadang idea daripada abang-abang ni membantu saya dalam untuk menyiapkan saya punya paper untuk submit kepada ni. Idea kadang kementerian pun ya, dalam kepompong kami pun fikir tak dapat juga idea. Tapi saya, that's why saya, ini personal saya ambil inisiatif untuk masuk live Abang Zuri, siapa-siapa punya live lah. Kalau saya nampak perbincangan tu menarik, yang saya boleh ini bagus ni untuk aku dapatkan maklumat tambahan. Alhamdulillah saya dapat. Ada yang saya dapat, saya salurkan maklumat. Sebenarnya rezeki jodoh kita sebenarnya dapat Tuan Faizal hadir dalam kita punya TikTok ni. At least kita boleh direct bertanya dan boleh sumbangkan idea, sebab saya akan create lah satu topik ataupun konten dalam sesi live saya. Kalau macam invite rakyat-rakyat, okey, tanyalah, okey, apa yang kurang. So mungkin pemerhatian daripada side Tuan Faizal boleh tengok lah kan, boleh cantik dan itulah. Kadang-kadang kita dapat report cantik, tapi kita tak tahu kat ground tu macam mana. Itu saya punya prinsip. Saya belajar dengan saya berkongsi dengan abang-abang semua. Saya belajar daripada bos saya dulu. Dia mantan KSU. Saya bekerja dengan dia lama. Berapa tahun saya kerja? 4 tahun saya bekerja dengan dia. Cara dia ajar saya adalah, Jal, kau turun, kau tengok, ataupun kau cari platform yang kau boleh dengar orang cakap. Pandangan dia orang ni, walaupun rakyat biasa, tapi pandangan dia orang ni boleh membantu kita untuk pergi ke hadapan. Instead kadang-kadang, of course, daripada academician punya ni mungkin idea bombastik, tapi nak melaksanakan dia tu agak sukar. Tapi kalau idea orang biasa ni, idea orang kita ni simple, tapi kata apa, idea yang mudah tapi impak dia besar, daripada idea yang besar impaknya kecil. Itu prinsip dia. So saya pegang prinsip dia tu dan saya bawa ke mana-mana. Baik. Dekat bawah ada siapa yang nak bagi soalan ke? Okey, aku turun dulu lah. Siapa-siapa nak bagi soalan aku boleh tengok daripada luar, kesian orang. Sorry, saya terpaksa ni dulu. Saya nak naik atas sekejap. Settle InsyaAllah kalau Abang Zuri ada malam kan ada simpanan, just bagi tahu saya. InsyaAllah kalau saya tempat masuk, saya masuk nanti. Boleh. Selamat. Terima kasih bang, meluangkan masa. Terima kasih bang, terima kasih banyak. Terima kasih bagi pelan. Terima kasih Uncle. Semoga dimudahkan urusan abang Faizal. Amin. Amin. Terima kasih bang, terima kasih Abang Muhammad. Terima kasih saya sembang, terima kasih. Nanti saya follow. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kita kata. Alright. Okay, sorry aku turun. Itu lah. Tak apa dah. Okey, pada viewers, siapa yang tadi yang dah bersama dengan kami, bersama dengan pegawai
KPDN, Encik Faizal, yang telah sudi membuat perkongsian mengenai topik program menu ramah RM5 dan juga My Spice Checker, dan sedikit sebanyak menyentuh ramah yang lain. Juga panel tadi saudara Wan dan juga Abang Mi yang sudi datang untuk mengkongsikan pertanyaan. Saya harap dengan siaran ini ada juga manfaat yang kita sampaikan. InsyaAllah selepas ini kita boleh pergi ke channel info Wan macam biasa. Dia boleh panjangkan lagi info daripada Kementerian Dalam Negeri, manakala dia pegawai pun telah setuju untuk bersama-sama ke lapangan. Saya pun suara tak ada dah ni. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih pada likes dan give juga. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Zuri, signing off. Okay bang, terima kasih bang. Right. Sorry.